menggalak masyarakat Melayu Islam menjalani pemeriksaan saringan demi mencegah bara. Demikian matlamat kempen terbaru Persatuan Ain untuk meningkatkan kesedaran mengenai bara yang dilancarkan Presiden Halimah Yacob pagi tadi. Peluang mempelajari tentang jenis-jenis bara dan juga kepentingan melakukan pemeriksaan saringan lebih awal. Sebanyak 7 pertubuhan termasuk Yayasan Barah Payudara menyertai acara di Wisma Gilang Serai ini. Ini merupakan sebahagian kempen meningkatkan kesedaran mengenai bara sepanjang 3 bulan setiap tahun Persatuan Ain. Menurut Penasihat Perubatan Persatuan Ain Dr. Fatimah Latif, mereka yang lebih berusia dan berisiko termasuk yang mempunyai sejarah keluarga digalakkan melakukan ujian saringan. Setiap orang ada risiko atau potensi untuk mendapat penyakit bara. Mereka yang harus membuat saringan dan harus berwaspada adalah golongan seperti wanita dalam masalah barah payudara, masalah barah pangkal rahim. Ini semua boleh kita periksa dan membuat pemeriksaan saringan. Selain daripada itu, orang-orang yang sudah meningkat umurnya, yang lebih tua harus juga berwaspada dan harus datang ke hadapan untuk membuat screening. Persatuan Ain berharap orang ramai akan memanfaatkan pemeriksaan saringan bersubsidi dan yang ditawarkan secara percuma di klinik-klinik yang mengambil bahagian. Sebab ahli keluarga saya pun ada kanser juga, so I need to check jugalah. Kita harus jaga dah untuk jangan terkena penyakit ni. Sebelum datang penyakit, kita harus buat pemeriksaan lah. Persatuan Ain merancang untuk meluaskan kempennya di lebih banyak kawasan menerusi kerjasama dengan masjid-masjid. Banyakkan daripada mereka, bukan semua, kebanyakan daripada masyarakat Melayu Islam kita yang datang untuk mendapatkan khidmat dengan Ain Society, mereka mengidap advanced stage, bara yang ke tahap lanjut 3 dan 4. Cuma mereka dapat beberapa bulannya dengan kami. Jadi ini memberikan kami satu kesedaran bahawasanya sesuatu harus dilakukan. Program hari ini termasuk sesi perbincangan bersama para pakar dan perkongsian bekas pesakit bara. Acara hari ini menarik lebih 600 pengunjung. Dalam usahanya menangani gelombang panas sekarang, sebilangan rumah rawatan tempatan tidak bergantung kepada alat hawa dingin. Sebaliknya, rumah-rumah itu menggunakan pendingin udara mudah alih atau portable air cooler serta pelbagai kaedah lain. Kebanyakan rumah jagaan tempatan tidak menggunakan alat penghawa dingin. Ini kerana penghuni warga emas lazimnya mempunyai pelbagai penyakit dan ada yang mudah kesejukan. Disebabkan bimbang virus mudah menular juga, kebanyakan wad menggunakan kaedah pengaliran udara secara semula jadi. Sebagai alternatif kepada alat hawa dingin, kebanyakan rumah rawatan memilih alat pendingin udara mudah alih yang mampu mengurangkan suhu sebanyak sekitar 4 darjah Celsius. Rumah rawatan NTUC Health di Chai Chee bagaimanapun mahu mengambil satu lagi langkah ke hadapan. We are looking at bringing in the thermal films for the windows and the cooling paints for the building facade because of the recent heat wave. And hopefully with the cooling paint, it can help to reduce the ambient temperature around the building. NTUC Health kini mahu memasang selaput-selaput seperti ini di lebih banyak cawangan. Bagi cat pendingin pula, ia lebih mahal daripada cat biasa, tapi mampu mengurangkan suhu dalam bangunan dengan sebanyak 2 darjah Celsius. Di rumah rawatan Tai Hua Kwan pula, bilik deria bagi penghuninya yang sakit demensia kini juga digunakan sebagai bilik sementara perlindungan haba. Ini kerana ia di antara segelintir bilik di sini yang ada alat hawa dingin. Jururawat di sini juga sedang meningkatkan lagi rutin penghidratan bagi para penghuninya dengan menyediakan minuman isoton setiap jam dan bukan lagi setiap 2 jam. Pertandingan musabakah tilawah dan tahfiz Al-Quran peringkat kebangsaan Singapura sampai ke kemuncaknya hari ini. Ia kembali diadakan setelah 3 tahun ditangguhkan kerana pandemik COVID-19. Pertandingan tahun ini menarik penyertaan 209 peserta, 84 dalam kategori tilawah dan 125 bagi kategori tahfiz. Para peserta antara lain diuji dari segi ilmu tajwid, fasahah dan taranum. Ustaz Muhammad Sharafuddin Mazlan muncul sebagai juara tilawah qari peringkat dewasa, manakala Johan Qariah ialah Cik Atikah Suhaimi.
Ustazah Atikah pernah muncul sebagai juara pada 2017. Juara-juara menerima piala daripada Menteri di Pejabat Perdana Menteri dan Menteri Kedua Pendidikan merangkap Ehwaluar Maliki Osman. Mereka akan mewakili Singapura dalam pertandingan peringkat antarabangsa di Malaysia pada bulan depan. Persiapan dia sebenarnya memakan masa yang lama dan kita perlukan kepakaran dari mungkin bukan seorang tapi lebih daripada 4-5 orang guru untuk mendapat kualiti yang baiklah. Pada mulanya saya memang masuk atas galakan ibu bapa, tapi akhirnya saya ada cinta pada Al-Quran lah. Bila saya baca, saya dapat rasa tenang, saya dapat rasa syok gitulah bila baca Quran, dapat menghayati makna Al-Quran. Perniagaan milik Singapura sedang melaburkan jutaan dolar ke sektor riadah dan hospitality Timur Leste. Antara pelaburan besar yang dibuat termasuklah membina hotel 5 bintang, apartmen dan juga sebuah pusat hiburan. Bagaimanakah pelaburan itu akan memberi manfaat kepada Timur Leste dan juga rakyatnya? Pemandangan indah yang menghadap Laut Timur, di mana anda berpeluang melihat kemunculan ikan paus. Inilah yang dapat dinikmati para tetamu sebuah hotel 5 bintang baharu tidak lama lagi, menjadikannya destinasi pelancongan eksotik. Hotel yang akan dibina syarikat Singapura Pelican Paradise itu adalah sebahagian daripada projek pembangunan meliputi kawasan seluas 556 hektar atau lebih 1,000 padang bola sepak. Selain dasar-dasar mesra pelabur dan kestabilan politik, para peniaga menyatakan mereka melihat potensi dalam rakyat Timor Leste. Bagi Pelican Paradise, ia mahu menggajikan dan meningkatkan kemahiran para pekerja binaan tempatan bagi projek-projek besar. Sebuah lagi syarikat milik Singapura, A-Smart Holdings pula, sedang menjalankan kerja-kerja membina 2 bangunan, merangkumi ruang penginapan dan runcit. We found the local people are very hardworking and they are educated. So we actually wanted to get some of them to be trained and involved in our construction work. And not only this, when the project is completed in future, we promise to be hire them and provide the jobs to the local populations. Pembangunan pelancongan itu akan menyumbang kepada usaha Timor Leste mempelbagaikan ekonominya. Minyak dan gas kini membentuk 70% daripada GDP negara itu.